Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, apa khabar semua? Cikgu harap kamu dalam keadaan yang baik. Okey, sudahkah anda bersedia untuk belajar hari ini? Okey, baik. Hari ini kita akan bincangkan bab 1 iaitu mengenali sejarah. Okey, para pelajar boleh rujuk buku teks masing-masinglah. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini adalah di akhir sesi pembelajaran kita hari ini, pelajar akan dapat menulis pengertian sejarah mengikut istilah Arab, Inggeris dan juga Yunani. Yang kedua, menulis pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Yang ketiga, menjelaskan konsep masa, silam dan ruang dalam sejarah. Keempat, menyenaraikan dua sumber sejarah beserta contohnya. Kelima, menghuraikan 3 kaedah penyelidikan sejarah. Keenam, mengkelas dan mengkategorikan maklumat tafsiran sejarah. Dan yang terakhir, menyenaraikan tujuan dan faedah mempelajari sejarah. Okey, yang pertama kita akan tengok pengertian sejarah. Baik, yang pertama adalah pengertian sejarah. Baik, apa maksud sejarah ni? Okey, sejarah adalah sesuatu yang pernah berlaku pada masa lalu. Kalau cikgu tanya, apa yang pernah berlaku pada kamu tahun lepas? Apa sejarah dalam hidup kamu tahun lepas? Apa sejarah pada waktu kamu kecil? Pada waktu kamu berada di sekolah rendah? Kamu boleh ceritakan apa sejarah. Contohnya lah, sejarah kamu pernah menjadi atlet terbaik di sekolah, pernah menjadi pelajar cemerlang di sekolah. Sejarah apa yang pernah berlaku. Sejarah ialah peristiwa yang berlaku pada masa lalu yang berlaku dalam kehidupan sesebuah masyarakat ataupun negara. Macam cikgu bagi contoh tadilah, itu maksud sejarah. Seterusnya kita akan tengok apakah maksud sejarah dalam bahasa Melayu, Kamus Dewan dan juga bahasa. Apakah sejarah? Okey, di sini kita akan tengok sejarah dalam bahasa Melayu, dalam Kamus Dewan dan juga bahasa Inggeris. Okey, dalam bahasa Melayu sebenarnya istilah sejarah ini berasal daripada perkataan Arab iaitu sajaratun. Sajaratun yang bermaksud pokok. Okey, pokok. Okey, sejarah juga dikaitkan dengan salasilah, riwayat, keturunan dan juga asal usul. Tu dari segi bahasa Melayu. Okey, dari segi Kamus Dewan, sejarah adalah asal usul, keturunan, salasilah. Sejarah juga adalah peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau. Seterusnya dalam bahasa Inggeris pula, sejarah adalah history yang menceritakan tentang seseorang. Okey, itu adalah maksud sejarah daripada bahasa Melayu, Kamus Dewan dan juga bahasa Inggeris. Seterusnya kita akan lihat pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Mengikut 5 orang pandangan sejarawan, maksud sejarah adalah seperti berikut. Okey, yang pertama kita akan tengok Herodotus. Okey, Herodotus mengatakan sejarah adalah penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Okey, Herodotus mengatakan sejarah adalah penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Okey, yang kedua kita akan lihat pandangan E.H. Carr. Okey, E.H. Carr mengatakan sejarah adalah suatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya. Suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau. Okey, itu E.H. Carr kata. Maksudnya dia kata
ada satu dialog, ada penceritaan antara masa sekarang dan masa sebelum ini. Ibnu Khaldun pula mengatakan sejarah membicarakan tentang perkara masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Seterusnya, Ku K. Kim. Dia kata sejarah merujuk kepada apa-apa yang pernah atau sudah berlaku. Apa-apa yang pernah dan sudah berlaku. Sejarah ini mendorong kita lebih memahami apa-apa yang berlaku pada masa kini, di samping menjamin kesilapan yang sama tidak berulang. Sejarah ialah ibu kepada semua bidang. Maksud dia kat sini adalah sejarah ni membuatkan kita takkan ulang lagi apa yang pernah berlaku. Dia menjadikan kita lebih baiklah. Okey, Muhammad Yusof pula mengatakan sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Sejarah juga merupakan catatan atau rekod tentang sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. Kalau kita tengok daripada pandangan sejarawan ini, semua sejarawan memberi pandangan bahawa sejarah tu adalah sesuatu yang pernah berlaku pada masa lalu, yang perkara dah berlaku. Dia sama saja tapi pandangan dia ada sedikit berbeza. Seterusnya, kita akan tengok masa silam dan ruang dalam sejarah. Okey, baik. Dekat sini kita akan tengok satu rajah garis masa. Sebelum tu cikgu nak memberi maksud bagi kronologi. Okey, kronologi. Pernah dengar perkataan kronologi? Apa itu kronologi? Kronologi merujuk kepada rentetan peristiwa yang berlaku secara teratur mengikut urutan masa dari awal hingga akhir. Dan bergerak mengikut satu garis lurus. Contoh macam kronologi ni apa yang berlaku daripada awal hingga kini lah. Saya bagi contoh. Macam kamu. Kamu dulu mula-mula baru lahir. Kamu adalah baby. Kemudian bila kamu dah mula membesar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kamu mula masuk ke sekolah. Bila dah masuk ke sekolah, kamu masuk ke tahun 1, tahun 2, tahun 3, 4, 5 dan 6. Dah habis tahun 6, kamu masuk tingkatan 1. Tingkatan 1, kamu akan masuk tingkatan 2, 3, 4, 5. Kemudian kamu akan belajar di mana? Masuk universiti ke, bekerja ke? Itulah. Macam itulah kiranya kronologi. Dalam paparan cikgu ini, cikgu ada beri satu rajah garis masa. Garis masa di sini. Di sini ada cikgu tulis tunjukkan zaman sebelum Masihi yang berwarna biru, Masihi yang berwarna orange. Dalam Masihi tu ada dekad, abad dan juga alaf. Dekad adalah berapa tahun? Dekad adalah 10 tahun, abad 100 tahun, alaf adalah 1000 tahun. Dekat situ kamu boleh tengoklah pada rajah yang cikgu paparkan. Seterusnya kita akan tengok sumber sejarah. Baiklah, sumber sejarah terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah sumber primer. Sumber primer. Yang kedua sumber sekunder. Apa beza sumber primer dan sumber sekunder ini? Sumber primer adalah sumber yang dia belum diolah atau diterbitkan. Belum diolah dan diterbitkan. Bersifat asli dan belum ditafsir. Contoh dia adalah fosil, artifak, bukan artifak, batu bersurat, dokumen rasmi, manuskrip, fail rasmi jabatan, surat peribadi, diary. Di sini cikgu nak kamu faham. Sumber primer tu adalah sumber yang dia belum diolah, belum diusik, belum diedit. Dia masih lagi asal. Contohlah kamu ada diary. Kalau pelajar ada diary, itu diary kamu. Itu adalah sumber pertama. Satu
Satu lagi, batu bersurat. Okay, batu bersurat tu, batu tu adalah batu asal. Ada catatan di situ. Kita tak boleh nak padam catatan tu kemudian kita tulis baru, tak boleh. Okay, itu sumber primer. Sumber yang kedua adalah sumber sekunder. Okay, sumber sekunder ni adalah bahan yang telah diolah atau diterbitkan. Dan bahan ini bahan yang disebarkan kepada umum. Contohnya buku, akhbar, majalah, jurnal, ensiklopedia dan juga risalah. Okey, ni kamu biasalah macam buku. Buku tu adalah sesuatu yang telah diolah daripada sumber yang asal. Okey, kamu ada buku diterbitkan kali pertama, kemudian diterbit lagi. Okey, akhbar adalah sesuatu yang telah diolah dan disebarkan kepada umum. Okey, majalah pun sama. Okey, cikgu harap kamu boleh bezakan sumber primer dan sumber sekunder. Baik, seterusnya kita tengok penyelidikan dalam sejarah. Okey, dalam penyelidikan dalam sejarah ini kita akan lihat kaedah penyelidikan. Baik, kaedah penyelidikan ada 3. Yang pertama adalah kaedah bertulis, kedua kaedah lisan, ketiga kaedah arkeologi. Okey, ingat ada 3, kaedah bertulis, kaedah lisan dan juga kaedah arkeologi. Baik, yang pertama kita tengok kaedah bertulis. Apa itu kaedah bertulis? Okey, kaedah bertulis ni adalah kajian terhadap sesuatu peristiwa daripada maklumat daripada sumber yang dipahat atau ditulis. Okey, sumber tu dipahat, maksudnya dia ada pada dinding, ditulis dalam manuskrip, ditulis pada mana-mana sumber lah. Okey, contoh dia adalah tulisan dalam dinding gua, batu bersurat, fail kerajaan dan juga catatan harian. Okey, baik, macam tadi kan sumber tadi. Okey, sumber ada banyak. Contohnya macam diary. Okey, diary tu adalah satu daripada contoh kaedah bertulis lah. Kalau kamu buat kajian, kamu menggunakan kaedah bertulis, kamu akan tengok daripada buku, daripada akhbar dan juga sumber-sumber yang berkaitan. Okey, dalam kaedah bertulis ini, contohnya adalah daun lontar. Okey, kamu boleh tengok ni, cikgu tunjukkan ini adalah daun lontar. Okey, daun lontar digunakan untuk mencatatkan maklumat yang menjadi bahan penulisan dalam masyarakat tradisional di Asia Tenggara. Okey, ini membantu kita mengetahui sejarah masa lalu dalam pelbagai bidang seperti kebudayaan, keagamaan dan juga perubatan. Okey, dalam kaedah bertulis ini ada proses dia. Okey, yang pertama adalah mengenal pasti sumber bagi sesuatu peristiwa, tokoh dan institusi. Okey, contoh kamu nak jalankan kajian. Okey, bila kamu nak jalankan kajian, kamu kena kenal sumber tu, mengenal pasti sumber bagi peristiwa tersebut. Tokoh dia siapa, di mana. Kemudian mendapatkan dan mengesahkan sumber bertulis tersebut. Okey, kena pastikan adakah sumber itu betul. Bukannya sumber yang tidak pasti. Ketiga, mengumpul dan menyimpan sumber maklumat yang diperolehi. Keempat, menggunakan peralatan yang sesuai. Contohnya, kamu gunakan teknologi maklumat dan komunikasi ataupun peralatan arkeologi. Dan yang terakhir dalam proses kaedah bertulis ini adalah kamu menganalisis data tersebut. Okey, kaedah yang kedua adalah kaedah lisan. Okey, kaedah lisan ni adalah proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Okey, ini paling senang. Okey, nak mudah faham kaedah lisan ini adalah kaedah kamu menggunakan suara kamu. Kamu bertanya kepada orang. Okey, kat sini ada dinyatakan apa itu orang sumber. Orang sumber adalah tokoh yang dipilih untuk ditemu bual. Contohnya lah kamu nak tanya tentang maklumat sejarah sekolah ni. Sejarah sekolah menengah kebangsaan Kampung Kastam. Kamu nak tanya pada siapa?
Okay, kamu boleh tanya kepada guru-guru, kepada uh, bekas pelajar sekolah ini. Okay, orang sumber ni biasanya terdiri daripada mereka yang memberikan maklumat melalui pemerhatian dan pengalaman sendiri. Tu cikgu kata kamu boleh dapatkan maklumat, boleh tanya daripada guru ataupun bekas pelajar lah. Mungkin ibu bapa kamu adalah bekas pelajar sekolah ni, kamu boleh mendapatkan maklumat. Okay, dalam kaedah lisan ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah persediaan. Okay, bila kamu nak buat kajian, kamu pilih kaedah lisan, kamu mesti buat persediaan. Contohnya kamu nak buat kajian tentang apa? Kajian tentang apa? Baiklah, dalam kaedah lisan ini ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah persediaan. Kamu bersedia. Sebelum kamu nak pergi menemu bual orang tersebut, kamu mesti bersedia. Apa soalan-soalan yang kamu nak tanya? Pada siapa kamu nak tanya? Okay, yang pertama adalah menentukan tokoh. Okay, siapa tokoh yang kamu nak jumpa? Adakah ibu bapa kamu, orang luar, jiran ataupun sesiapalah, kamu kenal pasti tokoh tersebut, orang tersebut. Yang kedua, menentukan skop atau perkara yang akan ditemu bual. Ni kamu kena sedia. Apa soalan dia? Kena sedia awal. Jangan kamu bila nak menggunakan kaedah lisan ni, kamu tidak buat preparation. Kamu tak buat persediaan. Kamu pergi jumpa orang tu, lepas tu kamu tak tahu kamu nak tanya apa. Jadi kamu dah membuang masa lah. Yang ketiga, memilih soalan yang bersifat pendekatan sejarah. Kena tanya soalan yang sesuai. Okey, tahap yang kedua adalah rakaman temu bual. Okey, rakaman temu bual. Okey, bila kamu jumpa orang tu, kamu akan membuat rakaman temu bual. Okey, dalam tahap 2 ni adalah membuat persediaan lengkap dengan mengetahui sebanyak mana mungkin perkara yang dikaji, terutama meneliti sumber bertulis dahulu. Okey, kamu kena cari dulu sumber melalui mungkin buku, akhbar, boleh cari maklumat di internet. Yang kedua, meyakinkan tokoh untuk memberi kerjasama dan menghargai tujuan pengkajian. Okay, tahap yang ketiga adalah memproses rakaman. Okay, tadi kamu dah bersedia, kamu dah record, dah jumpa orang tu, sekarang kamu nak memproses rakaman tersebut. Okey, dalam tahap ini, membuat senarai dan menyalin atau menyunting rakaman, kemudian menilai fakta-fakta dengan sumber bertulis dan menyimpan rakaman dengan baik. Pentingnya kita simpan rakaman tu sebab itu adalah bukti kita membuat kajian, kita punya fakta-fakta lah. Okey, itu adalah kaedah lisan. Okey, yang ketiga adalah kaedah arkeologi. Okay, kaedah arkeologi ni adalah kaedah saintifik untuk mencari maklumat sejarah daripada bahan tinggalan sejarah. Antara contoh bahan tinggalan sejarah melalui kaedah cari gali atau ekskavasi seperti fosil, tembikar dan juga bahan logam. Okey, dekat sini cikgu paparkan aktiviti cari gali di tapak penemuan. Okey, yang pertama, perancangan grid sebelum kerja ekskavalasi. Setiap petak diberikan nombor rujukan. Okey, tapak tu luas, jadi kamu kena tentukan dulu. Kamu kena buat perancangan. Nak letak nombor 1 kat mana? Nanti senang. Yang kedua, menandakan kawasan berdasarkan pelan. Mesti ada pelan dan tanda pada lokasi tersebut. Yang ketiga, ekskavasi dengan mencatatkan semua penemuan. Okey, bila dah buat perancangan grid, kamu dah tanda, kamu pun catatlah apa penemuan kamu tu. Okey, seterusnya adalah tafsiran dalam sejarah. Okey, dalam ni yang pertama adalah apakah tafsiran dalam sejarah? Okey, tafsiran dalam sejarah ni adalah menerangkan atau mengulas sesuatu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Okey.
Yang kedua, mengapakah wujud perbezaan tafsiran dalam sejarah? Okay, ada 4 sebab. Yang pertama adalah pemilihan sumber yang pelbagai. Kita ada banyak sumber. Ada sumber primer, ada sumber sekunder. Dalam sumber primer ada banyak, dalam sumber sekunder pun ada banyak. Yang kedua adalah perbezaan pandangan. Okey, pandangan setiap orang adalah berbeza. Yang ketiga, perbezaan ideologi. Dan yang keempat adalah tujuan penulisan. Okey, kena ingat 4 perbezaan tafsiran dalam sejarah. Yang pertama, pemilihan sumber yang pelbagai. Yang kedua, perbezaan pandangan. Ketiga, perbezaan ideologi. Keempat, tujuan penulisan. Okey, seterusnya. Mengapakah kepentingan tafsiran dalam sejarah? Kenapa pentingnya tafsiran dalam sejarah? Yang pertama, menggalakkan penggunaan pelbagai sumber bagi menghasilkan kajian yang mempunyai bukti yang kukuh. Yang kedua, menilai sesuatu peristiwa yang sama dari sudut yang berbeza. Kan tadi disebutkan setiap orang adalah berbeza pandangan, sumber dia berbagai, cara dia menulis pun tidak sama. Yang ketiga, mendorong pemikiran terbuka dan kritis dalam mengkaji sesuatu peristiwa. Baiklah, di sini ada contoh tafsiran dalam sejarah. Okey, tafsiran ini adalah berkaitan penentangan Haji Mat Hassan bin Munas ataupun Tok Janggut. Okay, kat sini ada 2 tafsiran berbeza. Yang pertama, pengkaji tempatan. Yang kedua adalah pengkaji barat. Okey, pengkaji tempatan dikata faktor kebangkitan beliau disebabkan oleh penentangan peraturan cukai tanah dan hasil hutan yang diperkenalkan oleh British yang membebankan orang ramai. Tapi pengkaji barat ni dikata kebangkitan Tok Janggut dianggap sebagai pemberontakan. Okey, kamu boleh tengok 2 ni adalah 2 pandangan yang berbeza. Okey, baiklah, yang terakhir adalah kepentingan mempelajari sejarah. Kenapa kita perlu belajar sejarah? Kenapa belajar sejarah ni penting? Yang pertama adalah untuk mengenal asal-usul. Okey, kita nak mengenal asal-usul keluarga kita, asal-usul negara kita. Kita nak tahu macam mana asal-usul dia. Yang kedua adalah mengambil iktibar. Okey, mengambil iktibar ni maksudnya kita ambil pengajaran ataupun iktibar daripada apa yang pernah berlaku. Yang ketiga, memupuk patriotisme. Okey, kat sini patriotisme kita nak tunjukkan macam mana kita nak tunjuk rasa cintakan negara, rasa sayangkan negara. Yang keempat, mengukuhkan perpaduan. Okey, semua tahu perpaduan tu sangat penting. Okey, pengetahuan sejarah amat penting kepada generasi kini dalam meneruskan kesinambungan hubungan harmoni antara kaum di negara kita. Okey, kita ada kaum yang berbagai. Ada Melayu, India, Cina dan juga kaum-kaum yang lain. Seterusnya, membangunkan negara dan bangsa. Dan yang terakhir adalah mengaplikasikan kemahiran pemikiran sejarah. Baiklah, kita dah habis perbincangan kita hari ini. Cikgu harap para pelajar boleh ingat, boleh faham apa yang telah dibincangkan. Okey, dalam topik ini kita dah bincangkan apa itu sejarah. Apa pandangan sejarawan tentang maksud sejarah, apa itu sumber sejarah, apa kaedah penyelidikan, apa dia tafsiran sejarah dan mengapa kita perlu belajar sejarah. Baiklah, sampai di sini sahaja. Kita akan sambung pembelajaran kita pada bab yang seterusnya nanti. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.